Selamat pagi dan salam sejahtera kepada pencerah serta rakan-rakan sekalian. Hari ini saya Ketina Rabai Anananang akan membentangkan tentang isu pembalakan haram di Ulu Baram, Miri, Sarawak. Definisi pembalakan haram ini adalah penebangan pokok tanpa permit yang sah, melanggar syarat lesen pembalakan, pencerobohan hutan simpan serta menebang pokok melebihi had yang telah ditetapkan. Berikut merupakan lokasi pembalakan haram yang di kawasan Ulu Baram, Miri, Sarawak, dan komuniti yang tinggal di sana adalah kaum Penan, Kenyah dan Kayan. Menurut Saini 2025, antara spesies kayu yang sering menjadi sasaran pembalakan haram iaitu kayu meranti yang banyak digunakan untuk menghasilkan perabot. Kayu belian pula terkenal kerana ketahanannya dalam pembinaan bangunan dan jambatan. Kayu kapur juga digunakan dalam industri perabot serta kayu keruing mendapat permintaan yang tinggi dalam sektor pembinaan dan pembuatan perabot. Berikut merupakan punca pembalakan haram berlaku. Okey, sikap tamak untuk mengaut lebih keuntungan. Oleh kerana nilai pasaran dan permintaan yang tinggi dalam sektor pembinaan dan perabot, individu sanggup mengambil jalan yang mudah untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam masa yang singkat. Punca kedua adalah penguatkuasa tidak menjalankan pemeriksaan berkala. Hal ini kerana kawasan Ulu Baram tersebut merupakan kawasan pedalaman yang menyukarkan penguatkuasa menjalankan pemeriksaan. Sekiranya pemeriksaan tidak dijalankan secara berkala, aktiviti pembalakan haram ini menjadi sukar dikesan, terutamanya di kawasan pedalaman yang luas seperti Ulu Baram. Keadaan ini memberi peluang kepada penceroboh untuk terus menjalankan aktiviti mereka. Kini kita menilai isu ini dari perspektif etika. Etika ini merujuk kepada nilai moral yang membantu seseorang menentukan perkara yang betul dan salah sebelum melakukan sesuatu tindakan. Daripada sudut etika, pembalakan haram ini jelas merupakan perbuatan yang tidak memoral kerana melanggar undang-undang dan mengabaikan tanggungjawab. Okey, perspektif etika juga melakukan pembalakan haram kerana tidak mempunyai nilai tanggungjawab dan lebih mementingkan keuntungan peribadi. Akibatnya, penduduk setempat hidup dalam kebimbangan kerana kawasan tersebut berisiko dengan bencana alam. Kedua pula, generasi akan datang tidak dapat menikmati hasil semula jadi. Okey, jika pembalakan yang tidak terkawal terus berlaku, ia akan memberikan kesan jangka panjang di mana kehilangan sumber semula jadi dan hewan yang dilindungi semakin hari semakin pupus. Dari segi perspektif peradaban yang bermaksud masyarakat yang bertamadun seharusnya memelihara alam sekitar demi kesejahteraan bersama. Pertama adalah penduduk setempat hidup dalam kebimbangan di mana pembalakan haram ini menyebabkan masyarakat Penan, Kenyah dan Kayan kehilangan sumber kehidupan seperti bekalan air bersih, hasil hutan seperti tumbuhan, ubatan, makanan dan kawasan berburu. Pembalakan haram ini juga mengancam habitat hidupan liar seperti orangutan dan burung enggang yang merupakan antara spesies ikonik di Sarawak. Hewan-hewan kehilangan habitat semula jadi dan ada yang semakin menghampiri kepupusan. Menurut Baharudin 2023, dari aspek perubahan iklim, penebangan pokok secara besar-besaran menyebabkan udara menjadi kurang segar dan suhu semakin panas.
Jadi, bagi menyelesaikan isu ini, pelbagai cadangan penyelesaian berdasarkan matlamat pembangunan lestari diperkenalkan, iaitu memperketatkan lesen pembalakan, memantau aktiviti pembalakan dengan teknologi drone, mengenakan hukuman lebih berat kepada pesalah. Melalui langkah ini, kemusnahan hutan dapat dikurangkan dan kualiti hidup masyarakat setempat dapat dipelihara. Cadangan kedua ialah SDG 15, kehidupan di atas darat, iaitu menambah kawasan hutan simpan, menanam semula pokok-pokok yang telah ditebang, dan membuat pagar dan zon perlindungan untuk habitat liar yang dilindungi. Langkah-langkah ini dapat memastikan habitat haiwan terus terpelihara serta mengekalkan keseimbangan ekosistem. Kesimpulannya, sekiranya langkah-langkah ini dilaksanakan secara berkesan, kita bukan sahaja dapat melindungi hutan ulu baram, malah dapat memastikan generasi akan datang masih dapat menikmati sumber alam yang menjadi kebanggaan negara. Jadi, marilah kita bersama-sama melindungi hutan untuk generasi akan datang kerana hutan adalah warisan kita bersama. Sekian, terima kasih.